oksigen tu pun tinggi. Gitu. Kalau dalam bahasa fisik dia, kita panggil sebagai directly proportional. Bahasa Melayu apa? Saya dulu directly proportional. Maksudnya kalau dia naik, dia pun sama naik. Kalau kau rendah, aku pun rendah. Kalau kau tinggi, aku tinggi. Itu yang kita panggil sebagai kepekatan itu dia adalah directly proportional to the tekanan separa. So, resapan gas akan berlaku daripada kawasan yang bertekanan separa tinggi ke kawasan yang bertekanan separa rendah. Sama juga, dia akan menuruni tekanan separa gas. Sama macam pengangkutan pasif. Okay, dia akan menuruni kecerunan kepekatan. Benda yang sama sahaja. So, bila awak faham pasal kepekatan, tak ada masalah untuk awak akan faham pasal partial pressure. Nak tahu lebih dalam kenapa dia panggil partial pressure, itu semua dalam physics. Okay, sebab dia sebenarnya when it comes to gases, kita memang panggil partial pressure. Okay, so kenapa cikgu duk cerita pasal bab 3? Sebab dia melibatkan pergerakan itu melibatkan dua kawasan yang berbeza. First thing first, bila you bawa masuk oksigen itu akan berkumpul dalam alveolus. Alveolus tu nak pergi mana? Alveolus tu akan merentasi dinding alveolus yang nipis, yang lembap. Dia akan pergi ke kawasan seterusnya, iaitu kapilari darah. Dia oksigen saja, takkanlah dia habis kat situ je. Tak ada. Dia mesti merentas dulu. Tapi dia merentas itu dengan cara resap. Dia meresap melalui dinding-dinding dia yang nipis dan lembap yang kita dah belajar sebelum ni tu, ciri-ciri adaptasi tu. So, bila dia merentasi tu, apa yang menyebabkan dia boleh merentas tu? Semua itu melibatkan perbezaan kepekatan. Cuma kes ini kita pakai perbezaan tekanan separa. Sebab tu cikgu duk highlight balik kepekatan adalah directly proportional to the tekanan separa. Supaya saya nak awak faham yang bila tekanan separa oksigen itu tinggi, bermaksudnya confirm dia juga ada kepekatan oksigen yang tinggi. Maksudnya banyaklah oksigen kawasan tu. Macam tu je. So, dalam peparu darah yang memasuki kapilari peparu. Okey, ingat balik. Dalam alveolus, kat bawah alveolus ada apa? Ini bayangkan ni awak punya alveolus. Ada apa kat sekeliling alveolus tu? Ada apa ni dekat sekeliling bawah dia? Ada jaringan kapilari darah. Jaringan kapilari darah. So maksudnya oksigen ni mesti nak kena pergi ke kapilari darah, barulah dia boleh bind dengan bind dengan ni sel darah merah. So dia kena merentas ni. Nampak tak dua kawasan yang berbeza? So awak bayangkan kalau awak tengah tarik nafas, awak bayangkan alveolus awak sekarang sedang mengandungi kepekatan oksigen yang sangat tinggi. Sebab you kan tengah tarik nafas, tengah kumpulkan oksigen into your alveolus. So sekarang dalam alveolus itu dikategorikan sebagai kawasan yang berkepekatan oksigen yang tinggi. Bermaksud dia mempunyai tekanan separa oksigen yang tinggi. Manakala dalam kapilari darah tu kita assume sebagai dia mempunyai kepekatan oksigen yang rendah. So sekaligus dia mempunyai tekanan separa oksigen yang rendah. Itulah yang membolehkan, nampak tak, dua kawasan yang berbeza, kepekatan ataupun tekanan separanya berbeza. So oksigen akan sesemudah itu untuk meresap masuk daripada alveolus yang dikategorikan sebagai kawasan bertekanan separa oksigen yang tinggi ke kawasan yang bertekanan separa oksigen yang rendah. Kalau awak biasakan dulu kan kepekatan oksigen yang tinggi ke kawasan yang berkepekatan oksigen yang rendah. Okey. So dalam peparu darah yang memasuki kapilari peparu mengandungi tekanan separa karbon dioksida yang tinggi. Kalau ini kes yang ini pula. Kalau dalam kapilari darah, awak bayangkan darah itu datang daripada sel-sel badan. Sel-sel badan, ingat balik tak? Ini adalah peparu. Ini tingkatan 3 dah pernah tengok dah. Jantung. Ini awak punya sel badan. Okay, daripada kapilari darah masuk pergi ke jantung, jantung pump pergi sel badan. Okay, hantar oksigen. Okay, masa ni kita panggil sebagai darah yang beroksigen lah. Darah yang beroksigen, kaya dengan oksigen. Pergi ke jantung, jantung pump pergi ke sel badan. Okay, ni sel badan. So sel badan pun pakai oksigen. Oksigen sampai. Okay, kita buat respirasi sel. Kita belajar dah bab 7
Kita guna, kita akan oksidaiskan glukosa menggunakan oksigen yang darah bawa ni. Okay, hasilkan carbon dioxide dan H2O dan energi. Energi ni kita pakai untuk cellular activity, aktiviti sel. Tapi benda ni kena buang. So sel-sel badan dia akan buang balik carbon dioxide ni masuk ke dalam kapilari darah, bawa ke jantung, jantung pam hantar balik ke peparu supaya peparu boleh keluarkan sebagai hembusan nafas. Faham tak perjalanan tu? Boleh faham tak perjalanan tu? Okey. Boleh. So bila darah yang macam ayat dia katakan dalam peparu, darah yang masuk dalam kapilari peparu tu, kalau dia datang daripada sel badan, maksudnya dekat situ dia kaya dengan carbon dioxide. Darah ni sekarang datang daripada, bayangkan datang daripada jantung pam, daripada supaya boleh keluar. So dekat sini dikategorikan darah dia tu mempunyai tekanan separa carbon dioxide yang tinggi. Bermaksud dalam alveolus tu tekanan separa carbon dioxide tu rendah. So sekarang ada tak dua perbezaan kepekatan? Ya. Sebab itulah carbon dioxide dengan mudahnya boleh meresap keluar daripada kapilari darah masuk ke dalam alveolus supaya boleh dihembus keluar. Nampak tak? Boleh tak? Dia awak tengok je kawasan mana yang banyak oksigen, maksudnya kat situ dia kaya dengan oksigen, so dia akan pergi ke kawasan yang tak kurang oksigen. Kalau kawasan tu dia kaya dengan carbon dioxide, dia akan pergi ke kawasan yang kurang dengan carbon dioxide. Supaya dia boleh dihembuskan kan. Okay. So dekat sini carbon dioxide meresap keluar daripada kapilari peparu ke dalam alveolus supaya carbon dioxide tu boleh disingkirkan melalui hidung dan mulut ke atmosfera. Kat sinilah tempatnya berlaku. Di sinilah yang dikatakan sebagai pertukaran gas respirasi. Seorang masuk, seorang keluar, seorang masuk, seorang keluar. Dia melibatkan dua kawasan yang berbeza, iaitu alveolus dan kapilari darah. Kenapa dia panggil kapilari peparu? Sebab dia di bawah, kan dia kat dalam peparu ni. Dia kat dengan alveolus. Alveolus kan kat dalam peparu. Sebab nanti awak akan jumpa istilah kapilari tisu. Bermaksud kapilari itu adalah jaringan kapilari darah yang berada di kawasan di sekitar-sekitar tisu badan. Sebabkan tisu badan awak pun banyak sel darah. Dia lah yang akan angkut ke jantung pam balik ke alveolus, pam balik ke peparu hembus keluar. Okey? So tekanan separa, ini cerita pasal oksigen pula. Yang tadi tu carbon dioxide. Tekanan separa oksigen dalam alveolus lebih tinggi daripada tekanan separa oksigen dalam kapilari ke peparu. So oksigen akan meresap masuk ke dalam. Okey, yang ini tadi okey. Yang ini dia cerita pasal carbon dioxide saja, tapi cikgu dah gabungkan sekali. Okey, yang ini dia cerita pasal oksigen saja. Okay, tekanan separa oksigen dalam alveolus lebih tinggi. Tekanan separa oksigen lebih tinggi berbanding dengan tekanan separa, bukan tak ada langsung, oksigen ada, tapi tak sebanyak dalam alveolus. Okey. So kat sini ketekanan separa oksigen dia rendah. Sebab itulah oksigen boleh meresap masuk daripada alveolus pergi ke dalam kapilari peparu. Lepas tu barulah dia boleh bind dengan hemoglobin kat sini. So oksigen pun bind lah dengan hemoglobin tu. Bawa lah, dia angkut lah, dia naik bas, you know. Kan cikgu dah selalu cakap kan, hemoglobin tu macam tempat duduk kat dalam kenderaan. So orang duduk kat tempat kenderaan tu, dia angkut pergi ke destinasi. Sampai di destinasi dia akan terurai. Tak ada pula lagi orang turun daripada stesen bas, you angkut sekali dengan tempat duduk kan. Tak pernah lagi lah orang buat. Okay. So inilah dia yang cikgu dah cakap tadi. Okay, ini peparu, ini jantung, ini sel-sel badan. You boleh bayangkan tak? Dekat sini banyak dengan oksigen, hantar ke jantung pam. Ini semua adalah darah-darah yang kaya dengan oksigen. Darah yang dipanggil sebagai darah beroksigen lah. Oxygenated blood. Hari tu cikgu dah hantar dalam grup besar, grup form 4 yang kelas cikgu ajar tu kan. Tengok balik. Darah yang berwarna merah pekat, macam warna merah cili, ada bermaksud darah yang kaya dengan oksigen. Okey? Ini adalah darah beroksigen. Darah beroksigen maksud dia kaya dengan oksigen. Maunya tak kaya sebab dia baru datang daripada peparu. Awak kan duk supply oksigen through the alveolus kan. You inhale, you tarik nafas. So dia akan bawa darah-darah yang bawa oksigen through the, siapa yang bawa ni? Sel darah merah lah. Sel darah merah kan yang bawa guna hemoglobin. Bila hemoglobin itu dah bergabung dengan oksigen.
siapa yang berlaku dekat sini, yang dalam buku teks awak, gambar ni sebenarnya atasnya ada box warna biru. Bawah ni pun ada box warna biru. Tapi box warna biru yang atas ni, cikgu dah cakap dah tadi kat ini. Ini semua ayat-ayat ni semua datang daripada box warna biru. So, bila gambar ni kita terus yang warna hijau saja. So, darah yang meninggalkan peparu, darah, tengok ni, darah yang meninggalkan peparu. Agak-agak darah yang keluar daripada peparu sekarang ni kaya dengan oksigen ke tak? Ya. Kaya dengan oksigen. Okey, bermaksud sebab tu bila dia kaya dengan oksigen, dia banyak dengan oksigen, bermaksud dekat tekanan separuh oksigen dia tinggi ke rendah? Tinggi. Ya, Sarah saja ke yang ada kat dalam kelas ni? Tinggi lah. 34 orang. Semua ada ke? Semua masih dengan cikgu ke? Ada cikgu. Ada. Okey. So, you bayangkan, dia datang daripada peparu ni. Tinggi, betul lah tinggi. Aku ni, Violas ni, okey, aku baru lepas tarik nafas ni. Aku banyak oksigen ni, okey, hantar ke sel darah merah. Masuk ke dalam kapilari darah. Okey, so maksudnya bila dia keluar daripada peparu itu, darah kat sini, okey, darah yang dalam vena pulmonary ni mempunyai tekanan separuh oksigen yang tinggi. Sebab dia tengah kaya dengan oksigen ni weh. Okey, masuk kat sini, bila awak faham tekanan oksigen tinggi, automatically dia punya tekanan separuh oksigen dia pun tinggi. Okey, jadinya dia untuk yang carbon dioxide rendah lah. Dia macam tu lah. Kalau dah oksigen tinggi, carbon dioxide pun rendah lah. Gitu. Okay. Right. Dengan separuh carbon dioxide yang rendah. Kat sini pula, darah yang masuk ke peparu. Yang tadi keluar. Ini masuk. Bila dia masuk dari peparu, agak-agak dia datang daripada mana ni? Sel-sel badan. Sel-sel badan dah pakai dah oksigen. Dia dah pakai oksigen, bermaksud darah yang keluar daripada sel tisu, masuk ke dalam kapilari tisu, dia merupakan darah yang mempunyai kepekatan karbon dioksida yang tinggi sebab hasil daripada respirasi sel. You bayangkan sel-sel badan ni sedang dah menjalankan respirasi sel. So banyak karbon dioksida yang perlu disingkirkan daripada badan. So kawasan ini, sel darah ni dikatakan, sebab tu dia warna biru. Dia merujuk kepada darah yang terdioksigen. Dia nak cakap darah tu dah oksigen dah kurang, dah pakai dah untuk respirasi sel. So darah kat sini dikatakan sebagai mempunyai kepekatan karbon dioksida yang tinggi, bermaksud dia mempunyai tekanan separuh karbon dioksida yang juga tinggi. Itu yang dia pump ke jantung pump balik ke peparu boleh singkirkan karbon dioksida itu melalui hembusan nafas. Darah yang masuk ke dalam peparu melalui arteri pulmonary, kat sini cikgu nak highlight kalau nampak perkataan pulmonary, dia tak lain tak bukan, dia mesti melibatkan peparu. Okey, pulmonary ni confirm peparu. Cuma nanti kita akan belajar arteri dengan vena. Arteri itu ada salur darah, vena juga salur darah, kapilari juga ada salur darah. Salur darah ada 3 jenis, vena, kapilari, arteri. Cuma membezakan arteri dengan vena itu adalah lokasinya. Seorang baru keluar daripada jantung, seorang baru nak masuk jantung. So kalau macam vena pulmonary itu, dia nak pergi mana ni? Daripada, you tengok gambar dia baik-baik vena pulmonary keluar daripada peparu. Vena pulmonary, salur darah yang keluar daripada peparu. Tapi dia masuk ke mana ni? Dia pergi mana dulu? Jantung. Dia masuk. Yang ini masuk ke jantung, yang ini keluar daripada jantung. Betul tak? Nampak tak ni? Keluar daripada jantung. Sebab tu nanti kita belajar bab 10. Kalau awak nampak vena, maksudnya adalah salur darah yang masuk. VA. Kalau V maksudnya dia masuk. Kalau awak panggil orang kan, masuk macam ni kan, sama dengan halau arteri. Arteri means that dia keluar daripada jantung. Macam syuf macam tu kan. Tak baiknya kan. So ni arteri, ni vena. Vena main sini. Arteri keluar. So sebenarnya dia nanti kita akan belajar ada 3 jenis salur darah yang melibatkan jantung. So kat situ you akan macam, ini yang cikgu cakap tu, vena dia nak masuk jantung, arteri keluar daripada jantung. Sebab itulah bila dia kata vena pulmonary, dia adalah salur darah pada peparu itu, tapi sebabkan dia vena, bermaksud dia nak masuk ke jantung. Dia nak masuk ke jantung itu bermaksud dia adalah darah yang beroksigen supaya jantung boleh pump. Dia ada high
tekanan kat sini, dia pump ke seluruh badan. Okay, arteri pulmonary pula dia keluar daripada jantung tapi masuk pulmonary, masuk paru. Nanti kita tengoklah. Apa masa ni awak kena pasti dulu mana vena dengan arteri Keluar dia. pulmonary. Jantung masuk So, paru. masuk kat sini, dah lah cikgu dah tulis dekat sini dah analyse dah ayat ni. Ada kepekatan oksigen yang tinggi, bermaksud dia mempunyai tekanan separa oksigen yang tinggi. Yang kawasan ni pula, dia mempunyai kepekatan karbon dioksida yang tinggi, yang bermaksud dia punya tekanan separa karbon dioksida pun tinggi. So, apa yang berlaku? Nampak ni, ni sel ni, sel badan. Kan cikgu dah cakap dah, kalau kapilari, kalau alveolus, berparu, kapilari berparu. Tapi kalau tisu, nama dia kapilari tisu. Semua tu merujuk kepada sel, merujuk kepada salur darah masing-masing lah. Bergantung kepada lokasi kapilari tu kat mana. Kalau kapilari tu dekat area tisu, maksudnya itu adalah kapilari tisu. Tapi Pecah semua itu adalah kapilari. kapilari darah. So, respirasi sel, cikgu dah cakap dah sebenarnya ni. Daripada awal tadi cikgu dah cakap dah. Respirasi sel membebaskan karbon dioksida. Karbon dioksida tak bisa lama-lama dalam badan. Dia toksik. So, tekanan separa karbon dioksida dalam sel sangat tinggi. Lebih tinggi. Sebab apa? Sebab sel kan baru je menjalankan respirasi sel. Ingat, bayangkan ni sel ni, dia jalankan respirasi sel. Cikgu tulis balik. Dia akan oksidakan pyruvate menggunakan oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan H2O dan energi. Okay, in the form of ATP. Dah belajar bab 7. So, ini kena buang. Sebab tu bila awak hembus nafas, you can feel the wap air sekali. You buang carbon dioxide, at the same time you buang sekali dengan wap air. Sebab respirasi sel, dia akan menghasilkan air sekali. So, dalam sel tu banyak sangat carbon dioxide. So, tulis siap-siap. So, maksudnya dalam sel ni pun sel, okay, mana-manalah sama je. Okay, sel badan, okay, saya zoom. Dalam sel badan sekarang, dia mempunyai kepekatan karbon dioksida yang sangat tinggi nak dibandingkan dengan kapilari darah. Okay, bermaksud dia mempunyai tekanan separa karbon dioksida yang tinggi. Tapi dalam kapilari darah sekarang, sebaliknya. Okay, maksudnya kat sini tekanan karbon dioksida dia rendah. So, agak-agak karbon dioksida tu akan meresap daripada mana ke mana? Daripada sel badan masuk ke dalam kapilari darah lah. Itu kapilari yang berada pada bahagian tisu. So, tekanan separa karbon dioksida dalam sel adalah lebih tinggi dalam sel karbon dioksida daripada tekanan separa karbon dioksida yang berada kat dalam kapilari tisu. So, karbon dioksida akan meresap keluar daripada sel badan, masuk ke dalam kapilari tisu. Angkut pergi ke paru supaya boleh dihembus keluar. Okay, so you bayangkan tadi kan kita dah tarik nafas kan? Oksigen kan bind dengan kapilari darah, bind dengan red blood cell. Dah sampai pada sel. Oh, kau nak sikit dia hantar kat sel. Aku dah bawa oksigen ni, aku hantar kat kau sikit. Ni. Bayangkan ni dalam ni ada oksigen. Okay? So, sekarang sel badan, okay, apabila darah sampai ke tisu, tu maksud dia. Apabila darah dah sampai kat tisu, darah tu dia bawa oksigen melalui kapilari tisu. Masa ni dalam kapilari darah, macam mana dengan tekanan separa oksigen dia? Tinggilah. Tinggi. Dia bawa oksigen. Betul tak? Oksigen yang tinggi. Betul. Bila dia kali dengan oksigen, bermaksud kat situ tekanan separa oksigen dia tinggi. Okay, tetapi dalam sel badan dah kurang dah oksigen dia sebab dah dipakai dalam respirasi sel. So, kat dalam sel badan dikategorikan sebagai kepekatan oksigen tu sikit ataupun dia punya tekanan separa oksigen tu sikit. Sebab itulah oksigen dengan mudah boleh meresap daripada kapilari tisu masuk ke dalam sel badan. Sel badan pakai, buang karbon dioksida. Oksigen baru sampai, masuk balik. Pakai, buang balik. Oksigen baru sampai, pakai balik. Benda tu repetitif. Dia akan berulang-ulang. Selagi awak hidup, selagi oksigen, selagi awak bernafas, selagi jantung boleh pump all the oksigen, selagi salur darah awak tak tersumbat, selagi itu oksigen boleh, karbon dioksida dan oksigen boleh bersilih ganti. Okay? Selagi itulah akan berlakunya pertukaran gas-gas respi
gas Masuk. respirasi. So apabila ayat yang terakhir ni dia tak ada apa pun. Bila you bayangkan oksigen ni kan, sel darah merah bawa oksigen. So bila saya dalam sel darah merah awak kan ada hemoglobin. Saya guna short form saja, hemo. Tadi kan dia dah bind dengan oksigen, dia akan membentuk oksihemoglobin. Kan, betul tak? Globin. Oksihemoglobin. So bila dia dah sampai destinasi, oksihemoglobin dah sampai, aku nak bagi oksigen pada kau ni. So dia akan terurailah oksigen dengan hemoglobin tu. Dia hantar oksigen masuk sel badan, hemoglobin akan teruskan perjalanannya pergi balik kawasan yang memerlukan yang memerlukan oksigen. Maksudnya dia akan Perjalanan ini so that dia boleh transport di ada oksigen di ada part yang memerlukan. Okey. Faham tak? Faham tak yang ni? Faham. Dia dah kata 3 dah belajar dah. Okey, Betul. ni yang paling utama, paling penting. Okey, kat saya ada lagi 15 minit. Betul. 15 minit. Okey. Ini penting jugalah ni. Rasa macam nak buat masuk je soalan ni. Sebab saya yang buat PPT tak soalan. So pengangkutan karbon dioksida dalam sistem peredaran darah ini pun dah belajar tingkatan 3. Okey. 70% tengok betul-betul lah. 70% diangkut dalam pengangkutan karbon dioksida. Tadi kita duk cerita pasal oksigen dah transfer masuk dalam kapilari darah dan karbon dioksida daripada sel badan perlu dibawa keluar kan, macam mana perjalanan. You bayangkan daripada sel badan tu, daripada sel badan tadi, pada sel badan ni, karbon dioksida tu daripada sel badan masuk dalam kapilari tisu, jalan, dia cari siapa? Cari peparu lah ni, dia cari jantung pump balik ke peparu, maksudnya perjalanan jauh kan. Dan sampai kat peparu tu apa yang berlaku? Dia sebenarnya daripada sini pun sebenarnya apa nasib pada karbon dioksida tu? Macam mana karbon dioksida tu boleh diangkut? Dalam bentuk apa? So, teori kata 70% karbon dioksida itu akan diangkut dalam bentuk ion bikarbonat, 23% akan diangkut dalam bentuk karbaminohemoglobin. Hemoglobin patutnya bergabung dengan oksigen, tapi ada juga karbon dioksida yang boleh bergabung dengan hemoglobin, and this is dangerous. This is not the right way lah. Okay, and then the 7% karbon dioksida akan terlarut diangkut sebagai asid carbonic. Okay, ini one by one, Lori. Okay, so first thing first, dalam buku teks awak pun dah cakap dah, karbon dioksida yang dibebaskan oleh sel badan, ingat balik sel badan, tak mestilah sel badan, sebab sel badan yang buat respirasi sel, kan, dia yang menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida tu, bayangkan ni, cikgu buat dia terikut tersyuting sekali. Okay, bayangkan ini adalah sel darah merah. Okay. Dalam cikgu lukis dulu salur darah. Okay, kapilari lah ni, tak kisahlah, salur darah lah. Okay, ada sel darah merah. Okay, dulu tingkatan 3 dah belajar dah komponen darah. 1. Red blood cell. 2. White blood cell. 3. Plasma darah. 4. Platelet. Komponen dalam setitik darah awak tu, setitik darah tu dalam tu ada darah merah, sel darah putih, ada plasma, ada platelet. Yang bayangkan ni, ni sel darah merah, sel darah putih dia tak lukis lah. Dalam ni juga ada plasma darah, ada platelet. Okay. Dan plasma darah ni adalah bendalir yang ada dekat dalam sel darah ni, bendalir ni, and then 90% of the plasma darah in the blood is air. 90%, you bayangkan dalam ni, bukan dalam sel darah merah, dalam salur darah itu mengandungi plasma darah yang 90% of it adalah air. Okay, you boleh bayangkan tak? Karbon dioksida boleh melarut dalam tu. Okay, selain daripada plasma darah itu ada air, dalam red blood cell juga contains ada air. Ada contains
air. Okay, in red blood cell juga selain daripada ada hemoglobin, dia juga ada air. So apa yang berlaku pada nasib, apa yang berlaku pada karbon dioksida? Ada 3 nasib. Yang pertama, dia akan berpadu dengan air dalam sel darah merah. Okay, eritrosit kat sini adalah red blood cell. Nanti sebenarnya dalam biologi kita dah pakai istilah eritrosit biasa kan guna perkataan eritrosit sebab memang kita akan jumpa lah bab 10 kita akan pakai eritrosit punya istilah. Kalau sel darah putih kita panggil sebagai leukosit. Okay, so you bayangkan nasib yang pertama, takdir yang pertama kepada karbon dioksida yang nak diangkut ni, yang pertama dia akan bergabung dia berpadu dengan air dalam red blood cell. So bayangkan H2O. Okay, sorry. Kenapa cikgu tak boleh padam ni? Okay, you bayangkan carbon dioxide dia akan bergabung dengan H2O in eri. Cikgu buat macam ni boleh tak? In erythrocyte maksudnya. Boleh ke tu? Boleh ke tak? Boleh. Okay, ini nasib yang pertama Nasib yang pertama, carbon dioxide tu akan bind dengan air dalam red blood cell dulu. Ni bayangkan dalam ni banyak plasma darah, tapi dalam red blood cell itu sendiri pun ada air. So carbon dioxide itu akan bergabung dengan erythrosit, dia membentuk dia akan membentuk asid karbonik. Asid karbonik H2CO3. Dibayangkan ni kimia lah ni. Carbon dioxide jumpa air, dia akan membentuk asid karbonik. Untuk silibus awak rasanya tak boleh pakai word, tak boleh pakai apa? Tak boleh pakai ni. Dia kena guna ayat lah. So karbonik karbonik. Okay. Enzim karbonik anhydrase dalam erythrosit. Okay, dalam red blood cell tu, dalam seketul sel darah merah itu ada air, ada hemoglobin. Now, ada pula enzim. Okay, dalam sel darah merah itu ada enzim karbonik anhydrase. Enzim inilah apa ni? ACE. ACE tu confirm enzim lah. Dalam erythrosit tu, dalam sel darah merah tu ada enzim karbonik anhydrase. Dia boleh buat apa? Dia akan menukarkan asid karbonik itu kepada karbonik, ion bikarbonat dan hidrogen ion. Siapa punya kerja ni? Enzim karbonik anhydrase. Dia hanya dia mempercepatkan penguraian asid karbonik kepada ion bikarbonat dengan hidrogen ion. Kalau awak nampak ada charge ni, confirm lah dia adalah ion. Okay, cuma yang ni adalah ion bikarbonat, ini adalah hidrogen ion. Okay. Dan darah seterusnya, inilah dia yang akan diangkut pergi ke peparu. Okey, ini takdir yang pertama. Maksudnya carbon dioxide dia akan diangkut ke peparu, pada sel badan tu angkut ke jantung pam, ke pam semula ke peparu dalam bentuk ion bikarbonat. Ini takdir yang pertama. Ni, 70% carbon dioxide diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. Okey, selesai satu. Satu takdir selesai. Okey? Buat masa ni okey? Okey. Okey, cikgu. Okey. Okey. So yang seterusnya, okey, dia pergi peparu ni, tak baru sampai peparu, belum disingkirkan lagi. Dia perjalanan tu, dia bergerak. Okey, sampai kat peparu, ion bikarbonat ni tadi yang dah sampai kat peparu punya kapilari, dah sampai kat kapilari peparu. Ion bikarbonat tu tadi dia akan meresap ke dalam ion bikarbonat dalam plasma. Sekejap. Meresap dalam plasma darah. Okey. Sebelum dia diangkut ke peparu, dia meresap dulu. Okey, kejap. Ni kan, ion bikarbonat ni, sebelum dia nak ke peparu tu, yang kat sini. Cikgu tertinggal. Dia akan meresap kat dalam plasma darah. Meresap, nampak tak kan
cikgu cakap tadi, plasma darah ada 90% of air. So rupanya ion bikarbonat itu akan meresap dulu dalam plasma darah. Inilah dalam ni sekeliling dia, bendala-bendala dalam saudara tu dalam plasma darah, dia akan meresap kat dalam tu. So diangkut. Janganlah awak ingat diangkut guna saudara merah ya. Yang kisah ni cerita pasal Karbon dioksida. bayangkan karbon dioksida tu masuk dalam saudara merah, dia bergabung dengan Plasma. air dalam saudara merah. Okey, dia membentuk asid karbonik, dan asid karbonik tu akan membentuk ion bikarbonat dengan hidrogen ion. Tapi ion bikarbonat ni tadi akan keluar daripada saudara merah itu dan dia akan meresap, dia akan melarut kat dalam plasma darah. Okey, meresap masuk Ke dalam plasma darah. Barulah dia angkut ke peparu. Sepanjang tu dia pergi ke peparu. Sampai dia dekat kapilari yang dekat dengan peparu. Okey, daripada sel badan pergi ke jantung pam, dah sampai ke kapilari peparu. Ion bikarbonat tu tadi yang dekat dalam, yang tengah, yang seronok dalam plasma darah tu, dia akan masuk balik ke dalam sel darah merah. Bayangkan ion bikarbonat tu tadi, dia akan masuk balik ke dalam sel darah merah. Sel darah merah tadi ada apa? Ada Darah merah plasma. tadi ada apa? Ada hemoglobin. Hidrogen ion. Sebab ion, kan tadi kan bila karbon dioksida itu dia melarut dalam air, melarut dengan air dalam sel darah merah, dia akan bentuk asid karbonik. Benda ni berlaku dalam sel darah merah tau. Dalam sel darah merah seketul tu. Lepas tu sel darah merah akan menguraikan asid karbonik itu sebab dalam sel darah merah ada enzim. So dia akan uraikan kepada ion bikarbonat dengan hidrogen ion. Tapi yang ini je yang akan keluar daripada sel darah merah, keluar pergi ke plasma darah yang berada di sekitarnya ni, yang ada kat dalam sel darah tu. Tapi hidrogen ion tu dia akan remain in the red blood cell. Sebab itu bila dah sampai dekat kapilari peparu, bila ion bikarbonat itu masuk balik ke dalam sel darah merah, dalam eritrosit, dia akan jumpa balik hidrogen ion. Sebab tu dia kata kat sini, dia akan bergabung dengan hidrogen ion di dalam sel darah merah itu, kemudian dia akan bentuk balik ni. Dia bergabung balik dengan hidrogen ion yang ada dalam sel darah merah tadi, bergabung membentuk semula asid karbonik. Masa inilah asid karbonik itu akan terurai menjadi karbon dioksida pula. Ya, dia akan barulah dia akan terurai membentuk karbon dioksida dan air. Sebab benda dah berlaku kat dalam peparu. Benda dah berlaku kat dalam kapilari peparu. Okay, so carbon dioxide carbon dioxide akan meresap keluar melalui kapilari peparu, masuk ke dalam alveolus dan disingkir keluar semasa udara dihembus keluar. Cara yang ini maksudnya yang ini, takdir yang satu dengan yang ini baguslah. Dia disekalikan. Okey, yang ini daripada kapilari tisu sampai ke kapilari tisu. Yang ini masa dah sampai peparu. Maksudnya dia angkut sebagai asid karbonik semula kan. Kan dia bergabung berikan asid karbonik, baru diuraikan kepada karbon dioksida dan H2O masa kat dalam kapilari peparu. Tapi cara yang ini ada 23% karbon dioksida. You bayangkan daripada sel darah tu, daripada sel badan masuk ke dalam kapilari darah, dia terus masuk ke dalam sel darah merah, dia terus pergi ke hemoglobin, dia bind dengan hemoglobin. Itu cara yang seterusnya. Dia bind dengan hemoglobin, dia akan membentuk karbamino hemoglobin. Dia tak ada dah cerita-cerita pasal ni, tak ada dah. Yang cikgu cerita ni, tak ada. Dia sendiri je. Karbon dioksida yang datang daripada sel badan masuk dalam kapilari sel, masuk, dia terus join, dia terus bergabung pada hemoglobin yang berada dalam eritrosit ataupun sel darah merah,
dia bind dengan hemoglobin itu dan dia membentuk karbaminohemoglobin. So sel darah merah tu akan berjalan sepanjang sel darah tu sampai ke kapilari darah di paru. Tetapi sebenarnya yang ini dulu tingkatan 3 dah belajar, kalau sel darah karbon dioksida dah bergabung dengan hemoglobin pada sel darah merah ataupun eritrosit, ini tak boleh diurai, dia dah stable. Sebab tu kalau awak duk belajar sebelum ni,